So kita cuma boleh simpati dengan dia. Kita tak ada rasa empathy dengan apa yang berlaku dekat dalam. Hai, Assalamualaikum. Saya Hana and you're watching my BookTube channel. Hari ini kita nak sambung review kita untuk siri Trilogi Takdir. Okay, so kalau kalian nak tengok review saya untuk siri pertama dan kedua, boleh klik saja di sini. Okay, so let's get started. So inilah buku yang akan kita review pada hari ini, iaitu Trilogi Takdir 3, Janjinya yang Tidak Termungkir. Okey, cerita ini dia bersambung dengan siri pertama dan siri kedua. Jadi dekat dalam siri ketiga ni, di mana kepercayaan mereka benar-benar teruji. Okay, apakah ujian yang telah mereka hadapi? Dekat dalam buku siri ketiga ini, dia mengisahkan tentang bagaimana kepercayaan mereka semakin teruji dengan kekalahan demi kekalahan yang telah mereka hadapi di buku siri yang kedua. So, dengan kehilangan penangkapan Israel dan juga Endless, mereka semakin rasa kemenangan tu tipis di pihak mereka. Dan yang paling terkesan sekali adalah Angkasa Sakti. Sebab mereka percaya Angkasa Sakti dapat mengeluarkan kerajaan Tanah Haram tu daripada cengkaman Sang Ashura. Dapat memusnahkan Sang Ashura. Tapi dengan kekalahan yang telah dihadapi mereka pada siri yang kedua tu, buatkan Angkasa Sakti rasa down. Dia mula mempersoalkan, dia adalah orang yang boleh menyelamatkan mereka. Tapi kenapa kekalahan demi kekalahan yang mereka hadapi? Kenapa bila mereka nak menang? Mana kemenangan yang dijanjikan tu? Macam itulah lebih kurang apa yang Angkasa Sakti fikirkan. Okay? Seperti dua novel yang sebelum ini, novel ini juga menggunakan plot good versus evil, di mana kebaikan melawan kejahatan. Novel ni adalah plot driven, so maksudnya dia lebih kepada external conflict. Maknanya lebih kepada perjuangan mereka adalah untuk melawan kejahatan. Disebabkan novel ini dia lebih fokus pada external conflict, so kita cuma fokus pada bila kebaikan nak menang dengan kejahatan ni. So kita macam tak ada feeling empathy dekat watak-watak yang ada dalam ni. Bila Angkasa Sakti dekat dalam ni, dia rasa macam sedih, so kita cuma boleh simpati dengan dia. Kita tak ada rasa empathy dengan apa yang berlaku dekat dalam kehidupan dia, sebab kita tak diperkenalkan secara mendalam kot dengan Angkasa Sakti ni. Berbeza dengan Hikayat Satria Sejati. Dan watak-watak yang macam down dekat dalam buku yang kedua, yang kepercayaan mereka mula pudar, mula padam, mereka rasa macam kemenangan tu jauh daripada mereka. Watak-watak ni dia mula bangkit dekat dalam novel ketiga ni. So mereka mula tahu di mana kesilapan mereka, kenapa mereka menerima kekalahan demi kekalahan, and then bagaimana mereka berjaya mengatasi perasaan kepercayaan yang hilang tu, mengembalikan kepercayaan mereka. Saya tak pastilah sama ada sebab novel ini adalah buku yang ketiga, iaitu yang terakhir dekat siri Trilogi Takdir ni ke, ataupun sebab lain. Tapi dalam buku ni saya rasa dia punya pace perceritaan dia jadi agak laju berbanding yang siri pertama dan yang kedua, tapi masih slow untuk buku bergenre aksi. Sebabnya masih sama, iaitu cara penggunaan ayat. Sebab kalau aksi lebih cantik atau lebih feel bila kita gunakan ayat aktif berbanding ayat pasif. Sebagai contoh, langit menjadi mendung serta-merta. Anak-anak panah itu kemudiannya turut menghujani barisan musuh sebelum mereka tiba merempuh Quron. Ayat ni boleh dijadikan aktif atau buat kita rasa macam pace dia laju dengan menukarkan menjadi langit menjadi mendung. Anak-anak panah mula menghujani barisan musuh. Mereka bergerak bersedia untuk merempuh Quron dan pasukannya. Novel ni dia interesting bagi saya adalah di mana sewaktu peperangan berlaku. Saya suka plan Mughirah Syu'bah dekat dalam novel ni. Sebenarnya tak sangka yang dia boleh berfikir seperti itu. Rancangan dia sangat-sangat orang kata terancang. Kiranya mereka tahu mereka tak boleh menang dalam peperangan untuk melawan Sang Ashura. Tapi suka dengan cara pemikiran dia yang mengatakan walaupun dia tak menang, tapi sekurang-kurangnya ada satu kemenangan kecil yang mereka dapat buat. Novel ini dia sangat sesuai untuk mereka yang sukakan genre aksi, thriller, fantasi. Seperti biasa,
Tuan Hilal Ashraf, dia akan menyelitkan info-info Islami dekat dalam novel ini. Dan disebabkan novel ni dia banyak sangat peperangan dan strategi-strategi peperangannya sebenarnya adalah strategi-strategi yang pernah pakai di dalam peperangan Islam. Ada ilmu yang kita boleh ambil dekat dalam ini. So, itu sahaja video saya untuk kali ini. Sekiranya kalian merasakan video ini bermanfaat untuk pemilihan bahan bacaan kalian, jangan lupa untuk tekan like dan juga share. Sekiranya kalian ingin melihat ulasan Trilogi Takdir 1, boleh klik di sini, dan untuk Trilogi 2 boleh klik di sini, dan jangan lupa untuk tekan subscribe bagi mendapatkan info terkini bila saya upload video di channel ini. Jadi, sehingga kita bertemu lagi, let's drop everything and let's start to read.